Shuttle Doktor. Nama saya Kod Long Ming dengan metrik nombor A168031. Saya akan membentangkan pemilik takluk hasrat dan kepentingan terhadap kes ini serta bincangkan kesan berkemungkinan yang akan menanda kepada pemilik takluk pada kes ini. Penarannya termasuklah pihak pelanggan, pihak pengurus dan pihak pekerja. Pihak pelanggan akan menganggap syarikat Craven Brooks dapat melindungi maklumat penting mereka dan sentiasa melakukan transaksi atau pesanan yang betul, iaitu bebas daripada kesalahan atau ketinggalan. Sistem maklumat yang telur tidak dapat memanfaatkan pesanan pelanggan dan stok syarikat dengan teliti, maka menyebabkan sentiasa berlakunya kesalahan pesanan. Sebagai contoh, Jack, seorang bekas pelanggan setia, menyatakan bahawa kerap kali pesanan buku daripada Craven Brooks sentiasa mendapat salah jenis buku ataupun pada kualiti yang salah. Dia pernah membuat pesanan sebanyak 5,000 buah buku karya Jeff Daniel tetapi menerima 20,000 buku karya lain. Bagi pihak pengurusan syarikat Craven Brooks mengharapkan syarikat tersebut mempunyai sistem maklumat yang baik supaya sistem ini dapat membantu mereka membuat keputusan penting syarikat dan dapat mentadbir secara konsisten. Sistem maklumat yang telur akan mempengaruhi proses membuat keputusan dan secara langsung mempengaruhi proses pentadbiran syarikat. Sebagai contoh, bekas pengurus seperti Crow dan Jen memberitahu bahawa Craven Brooks tidak meletak sistem maklumat berkomputer yang jelas dan teratur, menyebabkan kerja mereka jadi susah serta mudah melakukan kesalahan. Selain itu, susunan buku dalam gudang juga secara suka hati tanpa mengikut sistem peta elektronik yang ditetapkan, maka menimbulkan masalah sistem itu sukar untuk menggesa stok. Pihak pekerja dalam Craven Brooks mengharapkan boleh dapat arahan atau ajaran tentang tugasan mereka dan syarikat mempunyai teknologi maklumat yang canggih untuk memudahkan kerja harian mereka. Pihak pekerja menghadapi masalah seperti sistem maklumat yang tidak sempurna dan tiada arahan yang wajar walaupun mesin yang ditetapkan akan menyebabkan pekerja sentiasa dalam keadaan yang tidak pasti. Maka, pekerja mudah melakukan kesalahan atas tugasan mereka. Sebagai contoh, para pekerja Craven Brooks membungkuskan secara individu setiap pesanan sehingga barang tersebut diposkan dan tiada sistem yang baik untuk memberitahu kedudukan buku atau majalah yang dipesan. Pekerja hendaklah pergi ke gudang untuk mencari barang yang dipesan secara manual. Ini akan membazirkan banyak masa dan banyak tenaga. Semua kita akan melihat isu utamanya dan masalah-masalah dihadapi oleh Craven Brooks. Isu utama adalah kegagalan implementasi dan penggunaan sistem maklumat berkomputer dalam perniagaan. Masalah yang pertama adalah pemilik perniagaan iaitu Peter. Dia tidak mengambil peka terhadap perkembangan perniagaan. Jadi, tiada penentuan hala dalam pembangunan sistem langsung. Biarkan pengurus sendiri membuat keputusan sewenang-wenangnya. Yang inilah Tony pengurus IT dan John perunding projek. Mereka membuat keputusan ikut kehendak sendiri. Dan masalah yang kedua adalah tidak menetapkan sistem maklumat berkomputer yang jelas, tepat dan teratur. Sebagai contoh, dakwaan daripada Claire, pengurus AM dan juga daripada Jane, bekas pekerja, nyatakan bahawa susunan secara elektronik adalah tidak sepadanan dengan susunan tradisional, menyebabkan sistem sendiri sukar untuk mengesan stok. Disebabkan itu, menyebabkan banyak stok berlambakan di gudang. Seterusnya adalah berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik yang tidak logik. Yang sini sistem elektronik adalah electronic viewing device yang diprogramkan bersama dengan majalah-majalah yang dibeli. Ini menyebabkan penghantaran buku ataupun majalah yang tidak tepat kepada pelanggan. Contohnya, dia simpan dalam jangka panjang, dia akan menjadi kering dan jisimnya berkurang, menyebabkan sistem sukar untuk menentukan kewujudan buku tersebut. Jadi ini menyebabkan kehilangan percaya daripada pelanggan. Contohnya, Jack, dia seorang bekas pelanggan mengadu selalunya mendapat buku-buku yang salah daripada yang ditempa. Akhir sekali adalah percanggahan idea antara pengurus dan perunding projek serta pengurus sendiri dia tak tahu apa itu maklumat dalam pembangunan sistem maklumat. Jadi tiada maklumat dalam penetapan sistem, dia hanya terima sahaja apa cadangan daripada perunding semata-mata. Inilah perbualan daripada kes tersebut. Jadi, pendek kata, pembangunan projek sistem yang tiada maklumat yang tepat, tiada koordinasi langsung ataupun penyokongan daripada pihak pengurusan serta pekerja akan menyebabkan projek tersebut terbantut dan kesannya dia bazir masa, tenaga dan modal sahaja. Itu daripada saya, sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan 5 fasa dalam System Development Cycle SDLC. Pada fasa pertama iaitu fasa analisis sistem. Fasa ini ialah proses mendapati keperluan program dan memahami masalah perniagaan secara lebih mendalam untuk diselesaikan dengan pembangunan sistem baharu.
dalam kes Cravenbooks, sistem yang sedia ada tidak mampu mencapai kecakapan perniagaan dan juga menggunakan tenaga bekerja yang banyak. Oleh itu, mereka mencadangkan bahawa menggantikan sistem lama dengan sistem baharu, iaitu sistem maklumat berkomputer supaya dapat menjimatkan masa kerja, meningkatkan produktiviti dan kecakapan operasi perniagaan Cravenbooks. Seterusnya kita masuk kepada fasa kedua, iaitu fasa reka bentuk konsep. Fasa ini akan menerangkan bagaimana sistem dapat memenuhi keperluan pengguna. Sistem maklumat berkomputer yang baru akan memberikan kelebihan yang signifikan seperti komputer akan bekerja secara otomasi dan mengurus pesanan yang diperlukan. Jadi akan meningkatkan produktiviti dan menjimatkan masa bekerja. Seterusnya dalam fasa reka bentuk fizikal, fasa ini menerangkan fungsi sesuatu sistem yang merangkumi output, input dan proses. Dalam kes Cravenbooks, Tony sebagai bekas pengurus IT dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk mengendalikan segala urusan teknologi maklumat. Namun begitu, sesuatu pembangunan sistem yang tanpa maklumat yang jelas dan tepat akan membawa kepada kegagalan. Dalam fasa pelaksanaan penukaran, sistem lama akan ditukarkan kepada sistem baru dan fasa ini juga mengimplementasikan sistem baru dan menilai sama ada sistem baru ini dapat dijalankan secara lancar dan memenuhi keperluan organisasi. Walau bagaimanapun, penubuhan antara kedua-dua pihak dalam kes ini dalam menimbulkan segala masalah dan pembangunan sistem maklumat berkomputer tidak berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, fasa operasi dan penyelenggaraan sistem dalam operasi akan dikaji semula bagi memastikan objektif penggunaannya sentiasa dicapai. Dalam kes ini, pembangunan sistem maklumat berkomputer yang tidak berstrategik dan bermaklumat, perniagaan Cravenbooks memutuskan bahawa sistem lama digunakan pakai semula. Selamat sejahtera, nama saya Leong Yi Hong, nombor metrik S167899. Saya akan membentangkan pengajaran dari kegagalan Cravenbooks dan bagaimana pengajaran tersebut akan membantu kita dalam pembangunan sistem maklumat yang lebih baik. Pengajaran yang pertama adalah perunting pembangunan sistem haruslah utamakan perniagaan pelanggan. Dalam kes Cravenbooks, sikap perunting pembangunan sistem iaitu John Mentor yang tidak mengutamakan perniagaan Cravenbooks dan tidak membangunkan sistem maklumat berdasarkan keperluan perniagaan telah menyebabkan projek pembangunan sistem maklumat ini gagal. Oleh itu, sekiranya perniagaan ingin mengubah perunting untuk membangunkan sistem maklumat, perunting tersebut sepatutnya mengutamakan keperluan sesebuah perniagaan seperti mengkaji operasi gudang yang sedia ada dengan menggunakan teknik prototype dalam projek pembangunan sistem. Teknik ini melibatkan pengguna dalam pengujian sistem dan dengan demikian, kesilapan dapat dikurangkan dan keperluan pelanggan dapat dipenuhi. Pengajaran yang kedua adalah permudahkan perniagaan anda sebelum berkomputer. Penukaran sistem maklumat Cravenbooks kepada sistem yang sepenuhnya bersepadu menjadikan skop sistem maklumat mereka lebih luas dan sistem maklumat menjadi lebih rumit. Apabila sistem maklumat menjadi rumit, ia akan menyebabkan lebih banyak ruang untuk kesilapan. Oleh itu, pelan pembangunan projek perlu dibuat sebelum projek pembangunan sistem dilaksanakan. Pelan ini boleh menjadi gagasan terperinci projek kerana kesemua kerja akan dipisahkan menjadi lebih kecil supaya lebih mudah dikendalikan. Pengajaran yang ketiga adalah lakukan satu langkah pada satu masa. Syarikat Cravenbooks yang ingin menjadi lebih kompetitif dengan segera telah memilih sistem yang tidak sesuai kerana mereka memilih tanpa berusaha untuk mengenal pasti sama ada sistem itu benar-benar berfungsi atau tidak. Oleh itu, untuk membangunkan sistem maklumat yang lebih baik, sesebuah syarikat perlulah mengambil langkah demi langkah berdasarkan kitaran hidup pembangunan sistem. Dengan merujuk kepada kitaran ini, keperluan dan reka bentuk pembangunan sistem maklumat akan ditentukan dengan jelas dan sistem akan diuji dengan betul sebelum dipasang. Sekian, terima kasih. Nama saya Edward Chen Leong dan saya akan berteruskan dengan pengajaran. Pengajaran yang keempat adalah standard packages alias risky, di mana bermaksud package standard adalah kurang berisiko. Dalam kes ini, syarikat Cravenbooks telah menggunakan package perisian standard yang mula-mulanya direka kepada syarikat lain dan seterusnya telah diubah suai untuk digunakan dalam perniagaan. Dalam kes ini, Cravenbooks telah menghadapi berbagai jenis masalah dalam pelaksanaan sistem maklumat tersebut. Jadi kita boleh mencadangkan bahawa Cravenbooks pada mulanya patut menggunakan package standard yang sedia ada seperti off-the-shelf software dan juga turnkey systems yang telah disediakan kepada industri yang sama. Ini adalah kerana pada mulanya Cravenbooks tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk menggunakan package yang diubah khas ataupun direka khas kepada perniagaannya. Jadi package standard merupakan satu pilihan yang sangat selamat kerana ia telah berada dalam pasaran untuk satu tempoh masa yang tertentu. Dan
Pembekal sistem maklumat standard akan menganalisis keperluan perniagaan dan memilih pakej yang paling sesuai kepada perniagaan tersebut. Dan apa-apa masalah yang wujud untuk pakej tersebut sudah diselesaikan oleh pembekal kerana pengguna-pengguna lain akan membetulkannya ataupun mengadu kepada pembekal. Pengajaran yang kelima adalah do not believe suppliers or consultants. Jangan mempercayai pembekal ataupun perunting. Ini adalah kerana dalam kes ini syarikat Cravenbooks terlalu bergantung dan terlalu mempercayai terhadap perunting dan juga pembekal sistem maklumat. Dan pada akhirnya mereka gagal untuk pelaksanaan mereka dan juga gagal memenuhi apa yang syarikat Cravenbooks memerlukan. Kita akan mencarakan bahawa Cravenbooks seharusnya memilih perunting dan juga pembekal dengan teliti. Kerana dalam kes ini tiada sebarang temu duga ataupun pemeriksaan latar belakang yang telah dilakukan oleh Cravenbooks, dan perunting dan pembekal merupakan orang yang sangat penting dalam sesuatu perniagaan kerana mereka akan memerlukan mereka untuk satu tempoh masa yang sangat panjang.